Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang dikasihi sekalian, serta semualah penonton-penonton rancangan Motivasi Pagi TV3 pada pagi ini. Dan alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pagi ini, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan dan penonton-penonton semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, sentiasa bersama-sama dengan keluarga, dan kata orang tu sentiasa ceria lah dan senyum selalu pada pagi macam ini. Sebab kalau pagi-pagi kita senyum, insya-Allah lah sepanjang hari itu kita boleh senyum, dan kita boleh memberi kata orang tu perkhidmatan yang terbaik lah kalau kita seorang pekerja, ataupun kalau misalnya kita seorang ayah, seorang ibu di rumah, begitu juga senyuman akan memberi satu kegembiraan kepada ahli-ahli keluarga kita. Jadi kalau boleh kita senyum dan mengeratkan perhubungan satu rahim antara kita, dan kalau boleh kita tak mau ada kata orang tu rasa tak puas hati ke dan sebagainya. Jadi itulah dia. Jadi alhamdulillah pagi ni insya-Allah saya akan membincangkan satu tajuk, iaitu modal insan. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat perkataan modal itu sendiri, biasanya kita lihat berbagai-bagai modal lah. Modal untuk berniaga ke, modal misalnya untuk belajar ke, modal untuk misalnya kita dalam bidang sukan ke, dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Tapi hari ini nak cakap ialah tentang satu perkara yang sangat penting, iaitu modal insan. Dan inilah yang menjadi satu agenda yang penting kepada kerajaan kita pada hari ini, iaitu untuk melahirkan insan-insan yang boleh memberi sumbangan yang besar kepada negara. Sebab modal insan ni sangat penting, tuan-tuan. Memang kita mungkin menyatakan bahawa dalam dunia yang maju dan moden ini, kita boleh menyediakan berbagai-bagai peralatan teknologi yang canggih-canggih. Hari ini memang banyak teknologi yang canggih-canggih, kita boleh kata. Tetapi sebenarnya, kalau teknologi saja canggih, tetapi insan-insan yang nak mengendalikan teknologi itu tidak canggih, dan juga misalnya tidak bermotivasi, tidak ada semangat, maka tidak ada guna kata orang tu peralatan-peralatan yang canggih-canggih ini. Sebab itu dari segi psikologi, dalam bidang ilmu kaunseling, biasanya kita memfokus kepada bagaimana kita nak membina insan-insan yang begitu bermotivasi. Ini yang saya nak kupas pagi inilah, bagaimana. Dan ini amat penting kepada negara dan juga kepada pekerja-pekerja di sektor kerajaan dan juga swasta, ataupun orang yang bekerja sendiri. Maknanya apa yang saya nak cakap pagi ni bukan saja penting untuk orang-orang yang bekerja di sektor kerajaan ke swasta, tetapi juga bagi individu-individu yang ingin menjalankan perniagaan sendiri, membuat kerja sendiri. Penting kepada modal insan. Sebab modal insan ni akan menyentuh beberapa aspek yang penting yang boleh mendorong seorang itu untuk menjadi seorang yang sangat bermotivasi. Sebab dari kajian-kajian yang dibuat bahawa ramai orang yang berjaya ini ialah kepada dirinya sendiri. Iaitu dua perkara yang sangat penting yang saya akan ulas sepanjang sesi ini, sepanjang sesi secara panjang lebar, iaitu dari segi disiplin dan sikap. Jadi kalau kita tengok di sini, definisinya modal insan ini ialah seseorang individu yang mempunyai kekuatan dari segi disiplin dan sikap yang positif, iaitu dari segi kekuatan dari segi rohaninya, dari segi sahsiahnya, dari segi emosinya, dan juga dari segi intelektual. Ini penting, tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat di sini bahawa modal insan boleh membangunkan seseorang itu untuk memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan negara. Sebab itu kerajaan kita sekarang di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita sekarang menekankan program modal insan ni. Sangat penting sebenarnya. Sebab sebuah organisasi, sebuah katakan syarikat nak berjaya, mesti ada insan-insan yang kata orang tu memang bermotivasi tinggi, bekerja tinggi. Saya percaya tuan-tuan dan puan yang berada depan TV percaya bahawa apa yang saya katakan ini tidak dapat kita nafikan. Sebab apa? Kalau kita tengok di mana-mana organisasi, kalaulah pekerja-pekerja ini ada disiplin dan ada sikap yang positif, insya-Allah organisasi itu akan maju. Ini yang saya nak kupas. Jadi negara kita memerlukan pekerja-pekerja yang mempunyai daya saing dan daya maju. Ini dia. Termasuk juga dalam modal insan. Mana kita nak pekerja-pekerja kita ni, sama ada di sektor kerajaan ataupun swasta ataupun kerja sendiri, kita nak pekerja-pekerja yang ada berdaya saing. Apa yang dimaksudkan dengan berdaya saing? Dalam modal insan ni kita perlu insan-insan ataupun pekerja-pekerja yang berdaya saing.
Berdaya saing maksudnya sini ialah seseorang yang boleh kata orang tu dia melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan kata orang dengan penuh semangat, dengan motivasi yang tinggi, dorongan yang tinggi, dan yang penting ialah ada inisiatif dia sendiri untuk memajukan organisasi dia. Dan yang penting juga ialah dia anggap organisasi itu sebagai organisasi dia sendiri. Bayangkanlah kalau satu syarikat katakan ada pekerja lebih kurang dalam 3,000 orang. Dia ada ketua seorang dan yang lain tu orang bawah dia dan semua pekerja-pekerja. Tetapi kalau semua pekerja itu menganggap syarikat itu ialah syarikat dia, dia akan bekerja bersungguh-sungguh. Ini penting tuan-tuan. Kalau kita misalnya ada semangat seperti ini, macam dalam keluarga juga tuan-tuan. Dalam keluarga kita ada bapa, kita ada ibu, kita ada anak-anak. Bayangkan kalau dalam keluarga tu ibu, bapa, anak-anak semua bersatu hati. Contoh misalnya bersatu hati, contohlah bapa mencari rezeki, mak pun mencari rezeki. Anak-anak kat rumah misalnya balik sekolah ke ataupun misalnya tengah menunggu peperiksaan dan sebagainya, anak-anak misalnya membantu ibu kat rumah. Kita bersatu hati, maknanya itu pun modal insan juga. Maknanya bagaimana anak-anak ni boleh beri sumbangan kepada keluarga. Jadi ini sangat penting tuan-tuan. Yang kita tengok ialah dari segi bagaimana modal insan ini boleh membentuk seseorang individu. Dan sebenarnya kalau kita katakan pada hari ini memang kita banyak alat-alat yang canggih-canggih. Semua dah canggih dah. Kita dah pakai komputer, kita pakai misalnya kenderaan, kita pakai misalnya nak pergi sesuatu tempat kita gunakan kapal terbang dan sebagainya. Memang. Tetapi kalau tidak ada pemandunya, pilotnya, kalau tidak ada misalnya kalau dalam komputer tidak ada orang yang misalnya pakar dalam bidang itu, ataupun misalnya dalam bidang-bidang lain lah, macam kata kita nak merakamkan ni, macam motivasi pagi ni, kalau tak ada kameraman yang cakap, contoh ataupun tidak ada penerbit dan sebagainya, kemungkinan tak jalan. Saya seorang ni kat sini bercakap. Jadi ini juga ialah yang katakan modal insan. Saya beri contoh tu. Begitu juga kalau kita buka restoran, kita buka misalnya perniagaan-perniagaan dan sebagainya, memerlukan modal-modal insan ini, iaitu insan-insan yang betul-betul committed dan juga berdisiplin. Jadi ini tuan-tuan penting kepada pembangunan modal insan ini. Jadi sebenarnya tuan-tuan kalau kita lihat negara kita sedang menuju kepada negara maju dan kita memerlukan insan-insan yang mana berdisiplin dan mempunyai sikap-sikap yang positif. InsyaAllah tuan-tuan jangan ke mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, anak-anak yang dikasihi sekalian, pada pagi ini alhamdulillah kita masih lagi sihat sejahtera pada pagi ini dan kita bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Dan pagi ini kita masih lagi membincangkan tentang modal insan. Jadi modal, kalau kita sebut modal ni maknanya modal ni kalau orang nak berniaga seseorang yang nak berniaga, seseorang yang nak mulakan perniagaan dan sebagainya tentu memerlukan modal. Jadi kalau kita misalnya nak melahirkan sebuah negara maju pun kita perlu modal juga, iaitu modal insan. Insan ni ialah manusia-manusia yang akan memajukan sesebuah organisasi, sesebuah syarikat ataupun sesebuah negara. Macam kita negara Malaysia, kita memerlukan insan-insan yang kata orang tu memang sangat penting kepada sumbangan pada negara. Bagaimana misalnya kalau misalnya ini kita bimbang tuan-tuan dengan gejala-gejala sosial yang di akhir-akhir ini. Misalnya ramai remaja kita terlibat dengan penagihan dadah ataupun remaja-remaja kita suka lepak. Kemudian anak-anak kita tak minat pergi sekolah, suka ponting, tak bermotivasi. Jadi ini sebenarnya ialah insan-insan yang mana mereka inilah yang akan menjadi pelapis kepada pemimpin-pemimpin negara. Dan juga akan menjadi pelapis kepada orang-orang yang bekerja dalam bidang-bidang profesional macam engineer, doktor, ataupun cikgu, pensyarah, ataupun ahli perniagaan, walaupun seorang buruh pun, kita perlu ni. Tak semestinya kata kerja sebagai buruh tidak perlukan modal insan, perlu, dia semua jangan fikir orang perlu modal insan ni hanya orang yang berjawatan tinggi saja. Itu salah, tak betul. Sebenarnya dari definisinya modal insan ni diperlukan oleh semua orang, termasuklah buruh, termasuklah tukang tanam pokok bunga ke, tukang kebun ke, driver taksi, sampailah kepada CEO dalam company-company. Semuanya memerlukan modal insan ini. Nampak tu. Jadi kita hari ni kita nak bincang satu skop yang luas tuan-tuan. Jadi kita takutlah kalau misalnya terutama ibu bapa yang ada depan TV pada hari ini, kita tengok anak-anak kita, supaya anak-anak yang kita sayangi ini tidak terlibat dengan gejala-gejala dadah. Sebab kalau kena dadah tuan habis dah, susah nak dipulihkan. Dan kita tidak boleh membentuk orang ini untuk berdisiplin. Tengoklah kalau orang yang tak berdisiplin ni, sebagai contoh lah, saya beri contoh mudah lah orang tak berdisiplin. Kalau dia bekerja, dia kerja masuk pukul 8.30,
Tapi oleh kerana dia dah kata orang tu dah steam, dia tak boleh bangun 8.30. Dia bangun pukul 11.30. Dan bila kejut dia kata relax lah brother. Pukul 1 baru dia pergi kerja. Jadi macam mana ni modal insan ni? Tak boleh tuan-tuan. Bayangkan kalau negara kita ni ramai yang macam itu tuan-tuan, habis kita. Kita terpaksa bergantung kepada insan-insan daripada luar. Jadi kita nanti macam mana kita nak mentadbir negara? Macam mana kita nak memajukan negara? Sedangkan kerajaan kita memerlukan kepada anak-anak watan ini. Ni adik-adik yang depan TV ni. Tengah sekolah, tengah belajar lagi. Ni kena jadi insan-insan yang betul-betul berkualiti. Kita tak mahu insan-insan yang tidak berkualiti. Masalah tuan-tuan. Saya banyak buat kaunseling tuan-tuan. Kadang-kadang datang pekerja ataupun dirujuk oleh ketua-ketua menyatakan bahawa ni pekerja ni suka ponteng. Datang lambat. Orang bagi kerja tak siap. Ataupun tak ada semangat nak kerja. Semangat kerja tak ada. Selalu misalnya hilang daripada tempat kerja. Jadi ini semua tuan-tuan susahlah. Bagaimana kita nak membangunkan sesebuah syarikat ataupun dalam kerajaan. Seorang pekerja misalnya, dia sepatutnya ada kat kaunter, tiba-tiba tak ada. Macam mana? Contoh Jadi dalam soal modal insan ni, sama ada dalam pekerjaan dunia kerajaan ke, ataupun swasta ke, atau kerja sendiri, semuanya memerlukan kepada dua perkara yang saya dah mula-mula cakap tadi, iaitu disiplin dan sikap. Okey, apa yang perlu ada dalam modal insan ni? Iaitu dari segi disiplinnya. Okey, disiplin tuan-tuan, yang pertama sekali ialah seseorang pekerja tu dia mesti berminat dengan kerja dia tu. Kalau kita tengok definisi kerjaya, banyak menyatakan bahawa seseorang yang cemerlang dalam suatu dunia kerjaya itu apabila diminat pada kerja itu. Dan bila diminat, dia akan lahirkan disiplin. Disiplin ni maknanya di sini ialah dari segi ketepatan masa. Kalau kata pukul 8.30, 8.30 dia dah ada buat kerja tu, contoh. Dari segi misalnya dia misalnya tidak lambat buat kerja tu. Dia tak melambatkan buat kerja. Yang seterusnya ialah tekun. Ketekunan penting tuan-tuan. Kalau kita tengok misalnya satu kerja tu, banyak kerja-kerja yang memerlukan ketekunan. Terutama kerja-kerja yang kata orang tu yang memerlukan fokus. Contoh misalnya dari segi kerja-kerja pembuatan di kilang-kilang misalnya, walaupun misalnya seorang operator kilang, tapi mereka ni memerlukan ketepatan masa dan juga ketekunan untuk bekerja. Ataupun di mana-mana saja kerja, ketekunan ini penting. Tekun biasanya ialah orang yang berdisiplin. Orang yang disiplin boleh tekun. Kalau tidak ada disiplin, dia tak tekun. Dia kerja sejak dia hilang. Tuan-tuan. Jadi ini maknanya modal insan ni. Kalau ada lah macam ini, ciri-ciri ni, dan tidak lambat, tidak ponteng kerja, kemudian sentiasa ada idea-idea yang bernas. Mana idea-idea, kemudian selalu misalnya berkomunikasi yang elok dengan ketua, dengan orang bawah, sentiasa misalnya kata orang tu bekerjasama. Ada kata orang tu, orang disiplin, ada tim dalam kerjaya tu. Jadi ada pasukan. Kita tak boleh buat kerja tu seorang-seorang tuan-tuan. Tanyalah mana-mana kita pun, bolehkah kita buat kerja kita seorang-seorang? Kita perlu ada tim, ada pasukan. Jadi kalau tidak ada pasukan, susahlah kita buat kerja. Jadi ini ialah dari segi disiplin. Bagaimana disiplin ini boleh membentuk seseorang itu menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Hari ini kita kata bahawa pekerjaan kadang-kadang memerlukan banyak peralatan yang canggih-canggih. Ramai orang mempersoalkan ini. Ada saya kadang-kadang pergi forum, pergi apa, dia kata kita perlu alat-alat yang canggih-canggih. Tapi persoalan saya tanya ialah, alat canggih tapi kalau pekerjanya tidak berdisiplin, canggih mana pun alat itu, kita tak akan mencapai suatu kerjaya yang berkualiti, perkhidmatan yang berkualiti. Kita tengoklah negara kita di Malaysia sekarang. Kita ada pejabat-pejabat yang canggih-canggih. Kita ada pejabat-pejabat yang cantik-cantik. Betul tak? Tapi kalau pekerja-pekerja kita berdisiplin, ada misalnya personality, maka dengan pejabat yang canggih, dengan pekerja-pekerja yang berdisiplin, memanglah servis yang diberi pun memang cantik. Nampak tak tu? Jadi ini semua sangat penting tuan-tuan. Dan juga dari segi disiplin ni kita lihat ialah bagaimana kita melihat kerja itu sebagai satu tanggungjawab kepada diri kita. InsyaAllah tuan-tuan, selepas ini kita akan bincang lagi, terutama dari segi disiplin dan juga dari segi sikap. Dan seterusnya kita pergi bagaimana kita nak melahirkan dari segi insan-insan yang berkualiti ini melalui program-program yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Jangan ke mana-mana kepada anak-anak, kepada adik-adik,
semua pendengar-pendengar rancangan motivasi pagi pada pagi ini, insya-Allah kita masih lagi membincangkan tentang topik kita pagi ini, iaitu modal insan. Kalau kita nak buat sesuatu, kita perlukan modal. Apa saja kita perlukan modal. Nak berniaga kecil, nak berniaga besar, ataupun nak sekolah, nak belajar, nak menghadapi peperiksaan, semua perlu modal. Bayangkan seseorang pelajar masuk dalam peperiksaan tanpa modal. Modal maksudnya sini ialah kita tidak bersiap sedia mengulang kaji. Modal lah tu. Kalau tak ada modal, masuk dalam peperiksaan, tengok kertas kosong, dah hantar pun kertas kosong. Modal tak ada. Jadi semua dalam kehidupan ni perlu modal. Sebagai seorang Islam, kita nak pergi menghadap ke alam akhirat pun perlu modal juga. Sebab tu kita diwajibkan solat misalnya, berpuasa, kita diwajibkan buat baik, kita diwajibkan untuk bekerja. Kerja sebagai ibadah juga. Jadi itu modal sebenarnya. Sebab tu modal kita ialah untuk pergi ke akhirat, kita banyak kepada buat ibadah. Penting tu. Jadi tuan-tuan, modal ini, modal insan. Jadi kita pergi kepada yang kedua tadi. Yang pertama saya kata disiplin tadi. Yang kedua ialah sikap. Dalam modal insan ini tuan-tuan, untuk membentuk satu insan yang kata orang tu berkualiti dan mempunyai perkhidmatan yang lebih cekap, ada dua komponen yang penting tadilah, iaitu dari segi disiplin dan juga dari segi sikap. Kedua-dua ni nanti saya akan terangkan bagaimana kita nak merangkum untuk kita membuat program-program, untuk kita melaksanakan program-program untuk membina insan ini. Saya sebagai seorang kaunselor, sebagai motivator, selalulah saya beri kaunseling, saya beri ceramah kepada pekerja-pekerja, kepada siapa saja yang untuk kata orang tu nak membina dia menjadi orang yang memotivasi. Jadi saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya mengendalikan kes-kes ini. Jadi apa sebenarnya dari sisi sikap ni? Sebab kita tengok kadang-kadang seseorang tu walaupun dia ada kelayakan yang tinggi, belajar pandai dan sebagainya, tapi kalau sikap out, habis. Dia tidak akan boleh menjadi seorang pekerja yang baik. Ramai orang kita kata dapat belajar tinggi, ini dan sebagainya, tapi kalau sikap dia tak bagus, datang lambat kerja, personality tak bagus, ataupun kerja tak sungguh-sungguh, ini sikap lah. Kemudian tidak boleh bertolak ansur, penting diri sendiri. Kerja misalnya, kerja penting diri sendiri. Dia dapat misalnya first class honors. Dapat first class honors. Sebab tu kita tengok ramai pekerja yang cemerlang ni, bukannya mereka mendapat first class honors. Kadang-kadang yang third class pun boleh jadi cemerlang. Tapi bila bekerja di universiti, memang dari segi kelulusan. Tapi bila masuk tempat kerja, yang penting berjaya seseorang itu ialah banyak bergantung kepada sikap. Sikap tu tuan-puan. Sikap ni pun penting. Sebab sikap lah seseorang tu misalnya sanggup kerja lebih masa, sanggup misalnya balik pukul 12 malam, dia buat company itu macam company dia sendiri, syarikat dia sendiri. Jadi macam itu dia boleh membangunkan company, produktiviti akan meningkat. Kerja tak berkira, tak kira hari apa, hari Minggu orang sudah datang kerja. Sebab apa? Sayang kepada syarikat. Betul tak? Jadi ini ialah sikap. Tapi kalau pekerja yang berkira, dia akan kata ni dah pukul 5 dah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada kaunter-kaunter, kita pergi tutup pukul 5, tulis kat depan, tapi pukul 4.30 kita tengok orang pun dah tak ada. Jadi maknanya ni ialah sikap. Mungkin orang yang bekerja tu dia ialah seorang dulu belajar, ialah seorang pelajar yang cemerlang, tapi sikap apa tu? Penting diri sendiri, tidak boleh bertolak ansur, tak mau misalnya bekerjasama. Satu lagi ialah dari segi sikap, termasuk juga ialah personality, penampilan diri, cara berpakaian. Kalau misalnya kita seorang pekerja yang jaga dekat kaunter, kita kena senyum selalu. Kalau kita duduk kat kaunter, muka kita masam je, orang tengok pun bengkak, tuan-tuan, bengkak tengok muka kita pun bengkak, betul tak? Jadi macam mana? Jadi ini tuan-tuan ialah dari segi sikap. Okey, ini semua. Yang juga satu lagi ialah dari sikap, ialah dari segi komunikasi kita. Pekerja yang penting ialah komunikasi. Saya banyak buat khusus-khusus motivasi untuk pekerja-pekerja, dan saya dapati bahawa kebanyakan pekerja yang cepat naik pangkat ni, yang pertama sekali ialah dia ada iaitu repo, membina perhubungan yang cukup bagus. Itu satu. Bukan bodek. Membina perhubungan dengan ketua, dengan penolong ketua, dengan orang bawah. Biasa orang macam ni cepat naik. Tapi kalau repo tak bagus, kemudian berkira, orang macam ini biasa susah nak naik. Dan selalu pekerja-pekerja mengeluh, kenapa saya yang lebih junior naik dulu pada saya? Nampak tak? Dalam dunia pekerjaan hari ini, tak heran kalau orang yang junior naik dulu. Tapi kita kena lihat, kita kena muhasabah diri. Kenapa kita tak naik pangkat? Kenapa kita lambat? Kemungkinan soal sikap, soal disiplin.
Bos-bos biasanya dia tengok semua ni, sikap kita, ya, macam mana kita bekerja, macam mana komitmen kita. Jadi kita jangan salahkan kepada junior-junior kalau mereka lebih cepat naik. Jadi ini semua ni, saya harap perkara-perkara ni dapatlah kita jadikan sebagai satu panduan kepada saudara-saudara yang menonton pagi ini, terutama yang bekerja, tak kira sama ada sektor kerajaan, sektor swasta, kerja sendiri. Kalau yang kerja sendiri pun kerja sendiri, lagilah kita memerlukan sikap yang lebih positif, ya. Sebab kalau kita tak pergi kerja, duit tak masuk. Kalau kita kerja dengan orang, kurang-kurang kita ambil cuti ke apa. Tapi kalau cuti sendiri, maka siapa nak bagi kita duit? Sebab kita tengok orang kerja sendiri, berniaga sendiri, dia bangun awal pagi, pukul 5.30 dah bangun. Kalau peniaga-peniaga restoran apa, pukul 4.30 dah bangun. Jual nasi lemak, jual mie dan sebagainya. Kita tengok, ini masalah dari segi, kita tengok dari segi disiplin dan sikap. Okey tuan-tuan, bagaimana kita melihat kepada program-program yang boleh kita laksanakan lah. Pagi ni terus saya bagi kepada program-program untuk membina modal insan ini. Modal insan bukan kita boleh bentuk di, kata orang tu, di sekolah dan di universiti saja. Mungkin belum ada lagi kursus-kursus yang khusus di sekolah dan juga di universiti. Di sekolah biasanya anak-anak kita belajar more kepada akademik, matematik, sains dan sebagainya. Di universiti macam itu juga. Tetapi modal insan adalah komponen-komponen iaitu dari segi misalnya contoh bagaimana nak menjadikan seorang pekerja bermotivasi, bagaimana nak ubah sikap, bagaimana misalnya nak membetulkan dari segi komunikasi. Jadi bagaimana misalnya nak wujudkan semangat kerja berpasukan, semangat sayang pada organisasi. Ini semua ialah satu modul yang perlu kita bentuk untuk kita membina pekerja-pekerja kita ini menjadi insan-insan yang kata orang tu berkualiti. Sebenarnya insan-insan ini sudah ada lah. Kalau dia seorang engineer, dia seorang doktor, dia seorang cikgu, dia seorang pensyarah, dia seorang ahli perniagaan, dia seorang buruh, dia seorang misalnya kata orang pilot ke, pramugara ke, pramugari ke, ataupun driver bas ke dan sebagainya ke, wartawan ke, pengacara televisyen ke, penerbit TV dan sebagainya. Semua ini dah ada dah sebenarnya. Tetapi ini kena tambah ni, iaitu dari segi modal insan ni. Yang ni nak tambah tuan-tuan. Jadi kita perlukan satu modul yang khusus. Dan apa program-program ini? Iaitu kita boleh buat misalnya, kita buat program-program berbentuk misalnya satu kita rangka, contoh misalnya program-program motivasi, kemudian kerja berpasukan, kemudian semangat katakan kekitaan di tempat kerja, rasa cinta pada negara, pada misalnya organisasi, ya. Jadi kita boleh bentuk modul ni. Kemudian kemahiran berkomunikasi, bagaimana dari segi penampilan diri, khusus penampilan diri, khusus pengurusan stres, khusus misalnya dari segi misalnya bagaimana nak mengurus organisasi, mengurus misalnya korporat. Jadi ini semua tuan-tuan program-program yang boleh kita laksanakan dalam modal insan. Banyak lagi program-program yang kita boleh buat supaya pekerja-pekerja sama ada di sektor kerajaan dan swasta ini boleh kita bina balik dia punya jati diri, dia punya semangat. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, faedah kepada negara biasanya ialah kita akan melahirkan pekerja-pekerja yang berdaya saing, dan yang kedua ialah berdaya maju. Dan insya-Allah kita akan jadi sebuah negara yang maju kerana pekerja-pekerja kita ialah pekerja-pekerja yang berkualiti kelas A. Ini tuan-tuan insya-Allah. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan semua dapat sedikit faedah daripada pagi ini, dan insya-Allah kita akan bersama-sama lagi di lain waktu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.